Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan beberapa jenis pisau yang biasanya saya gunakan dalam kitchen lah. Okey, daripada sekecil-kecil dan hingga ke sebesarnya. Okey, daripada ujung kita ada pillar, paring knife, serrated knife. Ni saya punya deboning knife. Ni adalah saya punya utility knife ataupun chef knife. Biasanya utility lah. Ini semua utility. Ini saya punya fillet knife. Dan ini saya punya cleaver. Okey, saya akan tunjuk yang kecil dulu. Inilah pillar. Okey, pisau jenama pisau yang saya gunakan ialah Victorinox. Okey, saya tak ada bukan iklan berbayar. Memang prefer saya ialah Victorinox. Ini daripada zaman saya belajar lah, memang pakai Victorinox. Ini untuk tujuan pillar dan ini adalah bahagian tajam untuk kamu kalau ada macam kat kentang kamu nak korek, kamu boleh gunakan bahagian tajam ni. Okey, ini adalah punya paring knife. Paring knife, okay. Ni untuk potongan yang kecil, macam potong sayur ataupun nak buat macam carrot ataupun kita akan gunakan paring knife. Okey, ini adalah serrated knife. Okey, ini pisau yang dia ada bergigi kat sini. Bergerigi. Jadi pisau ni untuk biasanya saya gunakan untuk memotong macam roti, dan satu lagi saya akan biasanya menggunakan untuk potong buah. Okey. Ini ialah yang satu seterusnya. Ini ialah pisau untuk saya debone ataupun deboning knife. Biasanya dia pendek dan very sangat keras. Dia tak mudah lentur compare dengan pisau yang lain. Okey. Ini saya punya utility knife. Okey. Ataupun chef knife. Sebab mostly saya akan guna yang ni lah. Sebelum ni saya akan guna yang lain, tapi memandangkan pisau tu saya simpan untuk future reference use, saya pakai pisau ni lah. Ini saya punya chef knife lah. Okey, ini bahagian hulu dia. Ini dah bahagian tajam. Okey. Ini saya punya juga sama juga utility knife. Okey. Kamu boleh tengok ini pisau umur dia dah lebih kurang 23 tahun. Okay, ni pisau yang saya pakai ketika saya belajar diploma di UiTM Shah Alam. Okay. Pisau ni dah 23 tahun dan masih dalam keadaan elok dan masih tajam lagi. Jika pisau awak jaga yang elok, dia akan menampak sampai ayat-ayat dia. Okay. Inilah pisau dia tapi hulu kayu, rosewood. Ni pisau untuk filleting knife saya. Fillet ikan ataupun tu, saya akan guna yang ni. Fillet, untuk buang dia punya kulit saja, bukan untuk memang untuk fillet ikan, tapi saya kalau untuk fillet ikan pun saya akan guna pisau deboning knife saya. Okey, tengok dia panjang dia beza. Dan last ni ialah saya punya cleaver. Okey, tujuan dia untuk potong-potong benda yang keras macam tulang, tapi bukan semua jenis tulang ya. Kalau jenis tulang macam tulang lembu tu memang tak boleh lah. Certain bahagian yang tulang kita pakai. Okey, ini paling cantik lah. Dan lastly ialah ni adalah butcher steel. Tujuan untuk mengasah, bukan mengasah saja, just untuk melicinkan bahagian mata. Okey, sebab jangan confuse dengan benda ni sebagai batu pengasah lain dan benda ni lain. Just untuk melicinkan bahagian mata sahaja supaya dia mudah tu. Teknik mengasah pun kena tahu ya. Okey, ini bukan untuk menajamkan, just untuk melicinkan bahagian. Okey. Okey, pisau yang tajam juga adalah amat penting untuk keselamatan dan kelancaran kerja. Jika pisau yang tumpul, effort kamu nak buat kerja tu agak lambat. Dan satu lagi, pisau yang tajam dan tumpul ni juga sangat berbahaya. Okey, pastikan pisau anda tajam dan sentiasa diasah dan dicuci bersih supaya tidak ada kotoran, dan jangan, kalau boleh jangan ada macam licin dekat awak punya pemegang. Okey, biasanya cara pegang pisau tengok pada keselesaan anda. Pisau kebanyakan ada yang pegang macam ni, kadang-kadang tak grip. Biasanya kita akan pegang macam gitu. Gini lah. Okey. Gini. Nampak tak? Okey, kalau gini kita akan pegang situ. Sini. Lagi supaya dia, jangan pegang terlampau belakang, tak boleh. Jangan depan sangat pun tak sesuai. Tapi
apa-apa hal, tapi apa-apa rule of thumb dia ialah keselesaan pisau tu di tangan anda. Tapi safety first pun penting juga. Okay, jangan terlampau memegang sampai tu, dan just macam saya buat. Okay, bila kita dapatkan pisau ni elok ini. Okay, macam saya sebutan awal tadi, kita perlu pisau yang tajam. Jadi kita perlu tahu untuk setiap kali kamu gunakan, sebelum kamu gunakan, biasanya kamu akan masalah. Tapi untuk hari ini saya akan tunjukkan macam mana nak gunakan butcher steel. Okay, butcher steel ni macam besi macam ni, jangan selalu macam ni. Okay, banyak berbagai pattern dan berbagai jenis dan berbagai variety lah, ikut kemampuan anda. Okay, tapi saya beli ni, okay. Tapi kalau awak nak beli, pastikan yang dia punya hulu ni ialah, dia punya bahagian sini ialah getah ataupun plastik. Kenapa? Jika pisau anda terlepas, mata awak ni tidak akan, mata pisau tidak akan mengena bahagian besi dan akan menyebabkan pisau awak sopit. Okay, buat kita gini. Dan satu lagi, cara pegang butcher steel pun ada caranya. Awak tidak boleh melepasi bahagian ini. Awak kena pegang bahagian belakang. Okay, jadi pisau kalau jalan dia, kalau terlepas dia tidak kena tangan. Cuba bayangkan kalau awak letak pisau kat sini, tangan awak pegang sini, ataupun macam gini awak pegang, kemudian awak asah. Okey, ingat, ini saya pegang pisau saya terbalik, saya tak boleh demo lah kena pisau. Jadi saya tunjukkan, kalau pisau awak terlepas dan kena tangan, awak akan luka. Jadi pegang pisau, pegang bulu dia macam ini, tangan kiri, tangan selesa lah, tangan mana awak selesa. Sebab kalau awak pegang pisau tangan kiri, maknanya butcher steel tangan kanan. Kemudian biasanya tegak boleh, tapi biasa akan buat dia melegak macam ni. Kemudian kita start daripada atas ke bawah ni, dan sampai ke bawah. Okey, faham? Kemudian ambil sebelah sini pula, dari sebelah belakang pula sampai ke bawah. Start daripada bawah sini, atas, kemudian daripada sebelah okey, mula dari sini, bahagian sisi sini, kemudian bawa masuk ke sini dan bawah. Okey, ini. Okey, dia bukan suka-suka nak banyak kali mungkin limit lah berapa banyak awak nak pakai, tapi biasanya saya akan stroke 3 ke 4 kali. Okey, dah cukup. Dan satu lagi teknik dia, jangan ketuk. Jangan buka macam ni bukan macam ni. Bukan. Awak bukan lagakan dia, awak cuma lalukan sahaja. Okey, bila awak dah mahir, barulah awak start laju. Kalau tak mahir lagi, jangan buat showmanship dekat orang. Sebab apa? Kemalangan boleh berlaku. Okey, ini boleh. Kemudian kalau awak rasa nak tolak ke atas, boleh. Tengok tangan saya. Okey, kalau awak rasa susah sangat, awak boleh tegak. Kalau awak susah sangat, awak letak bawah pun boleh. Tapi dia agak leceh lah. Awak letak gini, kemudian awak nak kena gini. Ni kalau letak bawah lah. Okey, tapi ikut kesesuaian. Bila awak dah mahir, dah biasa gunakan. Tapi saya dah biasa selalu guna. Okey, jadi saya akan buat macam ni dan okey. Ini untuk pisau yang besar lah. Contoh saya nak guna pisau yang sekecil macam piring nasi saya pun sama juga teknik dia. Okey, kita jangan ketuk, jangan. Itu merosakkan pisau anda. Okey, jadi anda kalau rasa nak susah sangat, awak boleh tegak. Okey, boleh faham? Okey, sama juga dengan pisau lain. Satu je pisau awak tak boleh pakai ni, ialah pisau serrated knife. Serrated knife ni awak tak perlu asah macam inilah. Jangan dibuat pula, nanti marah chef. Okey, itu sahaja untuk pisau ini. Sekian, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Hari ini kita akan membawa
Bukan membawang tu, kita akan membawang, potong bawang. Okey. Sebagai tukang masak kau yang belajar masak lah, siapa yang tahu masak, ni ada beberapa jenis bawang yang kita biasa gunakan lah. Ni satu ialah bawang Holland yang besar lah. Ini bawang merah besar. Ini ialah shallot, macam jenis lah, shallot India, shallot. Dan inilah bawang putih, satu labu bawang putih. Okey, kita akan sediakan teknik macam mana nak potong, chop. Biasanya teknik potong, slice, potong gunakan pisau. Dan teknik macam mana kita nak gunakan tangan, guna apa? Cara pegang pisau, pegang bawang ketika hendak memotong. Okey. Okey. Kita akan mengupas bawang-bawang ni. Inilah satu labu bawang putih. Kita akan ambil beberapa saja. Okey. Di pasaran kamu boleh dapatkan yang dah siap dikupas, okey. Dah siap dikupas. Senanglah untuk tu, tapi bagi mereka yang tak tahu nak buat macam mana nak kupas, okay, itulah saya buat. Saya akan buang yang bahagian keras dulu. Okay, ada satu teknik yang bersenang juga, okay, tapi perlukan peralatan yang besar sikit lah. Saya tak boleh gunakan pisau yang kecil ni. Okay, saya akan pakai cleaver. Okay, saya akan just press guna tangan. Ataupun kalau susah sangat, main ketuk, tu kamu akan boleh bit. Sama juga. Tapi ingat kamu kena buang yang bahagian yang keras lah sikit. Okey. Ni bawang-bawang yang saya dah potong. Kita ada shallot, kita ada garlic ataupun bawang putih, kita ada Holland dan kita ada bawang merah. Saya akan tunjukkan macam mana nak potong bawang-bawang. Okey, bila dah dikupas bawang tersebut dalam bentuk rupanya, okey. Dan sekarang saya akan tunjuk macam mana nak mayam dia untuk memotong secara halus. Ini pisau paring knife. Memang sesuai lah untuk potongan kecil ni, takkan awak nak pakai pisau besar pun boleh, tak ada masalah. Janji awak tahu macam mana awak teknik pegang. Macam ni, macam mana kena gunakan pisau dengan tangan anda. Okey. Bukannya macam ini. Okey, bahaya. Jadi macam ni. Dia akan, dan jangan tinggi sangat. Just ni atas as a guidance supaya dia tidak lari. Okey. Jadi saya akan, sebab nak tunjukkan tu, saya akan guna pisau yang kecil ni, paring knife. Okey. Ini kita slice. Okey, satu lagi. Okey, teknik slice pun banyak juga. Okey, ingat kalau bila dah rasa sampai ujung, dah tak boleh tak stable, awak terbalikkan macam ni, kasih permukaan rata kat bahagian chopping board. Jadi awak boleh terus potong lagi.
Dan sama juga bila awak dah rasa tak tu, awak button ini supaya dia stabil. Inilah punya slice shallot. Okey. Okey. Lepas kita mayam, dan kita akan biasanya macam ni boleh, dan kita nak potongan lagi halus ataupun kita akan chop dia lagi halus. Jadi kita akan gunakan pisau yang lebih besar lah. Kita tak boleh gunakan itu, pisau lebih besar. Jadi kita cara pegang dia macam ni ya. Satu tangan kat sini dan satu lagi kat sini. Jadi kita turunkan dia dan kita gerakkan. Okey. Tu dan kita chop. Dan pastikan tangan anda, awak nampak tangan anda di mana tangan anda ketika menggunakan pisau. Okey, simple saja. Gerak gini. Okey. Dah banyak pisau, kita tarikkan, kita kumpul balik. Dan kita chop lagi. Okey, saya tengok pisau saya cuma yang tangan kanan saya je yang akan menggerakkan pisau tu ke depan ke belakang. Bukan gini tapi kalau awak dah biasa, awak akan gerakkan dia lagi maju. Okey, biasanya potongan macam ni kita biasanya kalau untuk menumis ataupun kita nak goreng sayur, sote ke penuh, kita tak nak nampak bawang dia besar, dia akan gunakan macam ni. Ini shallot ya. Okey, bila dah siap macam ni, kita kumpulkan bebek dia pelan-pelan. Dan kita letak dekat. Okey. Okey, kita akan potong pula bawang putih. Ini seulas bawang putih ya. Okey, terpulang pada anda. Sekarang saya nak gunakan pisau yang besar ke pisau yang kecil lah, supaya nampak sikit. Okey, ini cara sama potongan dia. Ini untuk mayam halus lah. Ini untuk nipis. Okey, sama macam tadi, kalau rasa dia tu, awak potong bahagian yang rata ke bahagian bawah. Yang dia potong mayam ni. Okey, potong nipis. Okey. Satu lagi. Potong nipis juga. Kemudian awak nak potong dia macam panjang-panjang, susunkan balik. Akan jadi itulah. Okey, tapi sebenarnya potong untuk bawang putih ni dia punya macam teknik lah, ikut pada teknik masakan yang awak nak pakai. Okey, yang ni slice dan itu macam julienne. Dan kita akan buat untuk chop pula. Chop saya akan gunakan besar lah, sebab tadi yang ni kita dah ketuk tadi. Jadi mula kita ketuk. Jadi sekarang kita buat free form sikit. Okey, kita akan chop kita punya bawang putih. Dengan tadi kita dah ketuk dan kita potong kecil yang mudahkan cara. Kemudian kita akan sama juga teknik, sama juga macam tadi shallot. Okey, 3 jenis potongan. Kita ada chop,
kita ada slice, kita ada macam julienne strip, dan ini adalah punya potong nipis lah. Okey. Kita dah potong bawang shallot, kita dah potong bawang putih, kemudian kita akan apa ni? Kita nak potong bawang Holland. Okey, ni rupa bawang Holland yang saya kupas. Saya tinggalkan bahagian bawah, bahagian akar ni untuk saya senang pull benda ni lah. Okey, kita akan potong dua dahulu. Okey. Ini rupanya dah potong dua. Kenapa saya tak nak tu? Supaya dia maintain shape. Kalau saya dah buang semua ni, nanti dia akan tertanggal. Okey. Jadi saya akan tunjukkan macam mana kita buat potongan yang biasa untuk dice ataupun small dice. Okey. Potong macam ni dulu. Okay, kemudian sikit, mungkin dua je lah. Okay, dah gitu, nanti dia masih letak tu, dan kita ikut pada saiz awak nak masak. Kalau awak nak rasa dia besar, awak potonglah dia besar. Kalau nak kecil, potonglah dia kecil. Okay. Jadi awak akan dapat rupa macam ni lah. Nak saute ke apa macam ni. Tapi kalau awak nak potong lagi dia fine, nak kasih lagi kata sekecil-kecil, saya akan chop je lah. Okay. Ini untuk satu, dan saya akan chop sikit lah. Chop teknik yang sama juga, pisau macam ni dan kerat. Okey. Saya nak berhenti setakat ini saja ya. Okey, dia punya potongan. Jadi awak boleh tengok dia punya saiz dia antara beza dua ni. Satu yang kasar dan satu yang halus. Awak boleh haluskan lagi, tapi awak kena continuously chop lah. Dia akan jadi lebih halus. Jadi ni dua bezaan, satu yang kasar dan satu yang semi halus lah. Kalau nak halus lagi boleh sampai dia jadi macam fine lagi pun boleh. Ni fine chop, ni coarse, ni fine dia benda satu lagi akan ada fine chop. Okey, saya akan transfer ke pinggan. Okey, ini yang halus dan ini yang kasar. Okay, next kita akan potong bawang Holland juga, tapi kita akan bentukkan potongan yang lain. Okay, banyak cara. Ada yang potong macam gini daripada sini, dia akan bentuk bulat. Saya tunjukkan ya. Okay, dia akan jadi macam ni. Dia akan macam bentuk C lah. Okay, kalau saya tak potong dua benda ni, saya kira whole satu bulat, awak akan dapat bentuk onion ring. Tapi saya akan tunjuk ke yang bawang yang lain. Okay, Ni yang macam ni lah. Dan satu lagi potongan, saya akan buat potongan. Okay, untuk ni kita kena buang lain ni. Buang ini. Dan saya akan potong yang tu. Okay, kita akan start daripada sini. Slow-slow lah. Okay, ingat tangan tu guidance kat mana. Okay, kalau awak nak nipis, senipis ni pun boleh. Nipis dia tengok Nipis dia sama macam pisau saya. Tapi kalau awak nak tebal, akan jadi tebal lah.
tengok pada potongan yang awak nak, cara memasak yang awak hendaki. Okey, tapi saya ni satu, saya akan potong saya laju lah. Pastikan kedudukan tangan saya. Okey, jadi dia akan jadi macam ni. Okay. Dan beza antara dua ni dengan preference awak untuk cara teknik memasak dan cara macam mana resipi tundak, jadi begitu. Okey, dan saya transfer ke pinggan. Okey, kita akan potong bawang merah pula. Ini bawang merah. Tapi dia special sikit lah, sebab dia warna purple sikit. Biasanya kalau yang kat pasaran dia ada warna yang light sikit lah, tapi ni saya dapat yang warna sini lagi nampak cantik lah. Awak nampak tu. Kita akan potong sama juga, apa-apa bawang pun awak boleh buat tadi sebelum ni, teknik macam chop ke apa, slice ke. Tapi sekarang ni saya nak tunjuk macam mana nak buat onion ring, apa bentuk potongan ring. Okay. Jadi kita dapat sebiji ni, awak jangan buat apa-apa, sebab kalau nak buat ring ni nanti dia nak buat bulat, jadi awak tak perlu kena potong lah, dapat sebiji. Okay. Hati-hati ya, benda ni bila bulat dia akan buat. Tengok apa-apa lah awak dah dapat ring. Okay, ini kita biasa kita ambil lah. Kita kena besar sikit, kita taruh ini paste, kena besar sikit. Okay, saya akan tunjukkan. Okay, jadi kalau nak dapat onion ring, macam tu. Jadi kalau yang kecil ni rasa tak sesuai, awak boleh chop ataupun awak boleh gunakan untuk lain lah. Sama yang ni, pada ada bahagian ini tak sesuai, jadi kita akan tepikan supaya onion ring akan macam ni lah, bentuk yang macam ni. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Yang tengah tu kita tak nak, bukan tak nak lah, boleh, tapi dia sesuai lah, tak sesuai dia nanti besar-besar macam ni, boleh nampak dia punya bentuk ring. Okey, color cantik kan? Cuma color lain. Dia tak sama dengan color warna bawang Holland. Bawang Holland lain. Okey. Dan teknik masak tu lain. Okey. Jadi saya akan letakkan di bahagian pinggan depan saya ni. Tu. Okey. Komplit dah. Kita punya teknik potong bawang daripada shallot, bawang kecil, kita chop dia, kemudian bawang putih kita chop, kita julienkan dia, kita slice dia, kemudian bawang Holland kita slice juga. Teknik slice daripada tu akan menyebabkan potongan bawang tu berbeza. Ini kita chop, ini apa ni coarse ataupun kasar, yang halus. Okey, dan ini akan untuk onion ring. Okey, biasanya onion ring kita akan tengok pada bawang lah awak yang ada, yang putih boleh, yang mana boleh, tapi make sure onion ring kalau nak buat yang jenis bawang dia besar. Macam ni lah, besar. Okey, kita akan potong carrot pula. Okey, ini ada satu, apa yang saya tunjukkan sebentar lagi ialah teknik asas untuk potongan sayur. Biasanya kita akan guna yang saya akan tunjuk menggunakan carrot, sebab carrot senang potong. Okey, biasanya batang carrot ni boleh dibagi-bagikan. Jadi kita akan potong dari sini dulu. Okey, inilah carrot yang telah kita potong beberapa bahagian, dan yang kedua ni kita letak tepi. Kita akan pakai yang okey, benda ni kita tak akan buang, boleh digunakan untuk tujuan lain. Semua makanan, semua dia boleh dimakan. Okey, kita akan potong potongan beberapa potongan untuk sayuran. First kita akan potong julienne. Okey, potongan julienne ni fine strip, biasanya kegunaan dia untuk soup, garnishing and stuffing. Kalau untuk ikut punya size yang ditata ialah 3mm kali 3mm kali 6 cm. Okey, malangnya saya tak ada pembaris, boleh tunjuk kalau pembaris. Biasanya kalau di kelas kita akan ada pembaris lah, tapi ni kita buat freehand, kita akan potong. Okey, mula-mula carrot ni
Nak potong macam ini boleh, straight atas, tapi saya biasanya macam ini. Okey, saya ada satu label yang dah tu, kemudian kita letak ke bawah supaya stabil. Itu je tujuannya saya nak buat, supaya stabil. Kemudian kita akan potong. Kita akan nak bentukkan petak, nak membentukkan dia bentuk petak. Jadi kita akan potong side satu lagi side. Okey. Ni pun trimming ni tak boleh, jangan dibuang. Kita boleh gunakan stock kan. Okey, saya dah dapat satu roughly bentuk square lah. Okey. Jadi kita pilihlah bagaimana yang kita sesuai, cantik dan sesuai. Untuk Julian kita akan potong dia okey, kalau kamu tengok. Maaf ya. Saya ambil dua lah slice. Kemudian kita rapatkan dan kita akan potong. Okey. Saya akan terus habiskan dulu ya. Ini untuk potongan Julian ya. Okay, kita yang macam ni kita jangan terburu-buru sangat potong dengan laju. Kenapa? Sebab kita perlukan uniformity. Untuk potongan sayur kita kena uniformity supaya dia senang, cepat dan masak. Okey. Ni potongan Julian saya. Okey, daripada Julian ni kita akan dapat satu lagi potongan. Letak di sini, okey. Kita akan dapat lagi satu potongan, iaitu yang dipanggil brunoise. Okey, brunoise ni adalah sama juga, dia pakai untuk, boleh gunakan untuk buat sup, stuffing, garnish and sebagainya, ikut pada tu. Saiz biasanya 3mm kali 3mm kali 3mm, 3 kali 3 kali 3. Okey. Dia biasanya dia small dice lah, betul tu small. Okey. Susun balik sini, kemudian dan kamu akan dapat macam tu. Small, very small, biasanya untuk stuffing ataupun untuk apa ni, garnishing. Okay. Ni namanya brunoise. Jangan silap ya, bukan brunoise. Brunoise. Okay. Okey, bila kita dah settle untuk brunoise, kita akan buat batone. Batone dia besar sedikit. Kau boleh use untuk small stick rectangular cut. Saiz dia 6 kali 6 kali 6 ataupun 666 lah. Use for vegetable accompaniment. Biasanya tebal dia tak besar. Dia besar macam itulah. Okey. Saiz dia macam ni. Okay. Dan daripada buat batone ni kita akan dapat satu lagi potongan yang dipanggil jardin. Okay, sejardin 6 kali 6 kali 6. Saya akan ambil satu. Inilah 6 kali 6 kali 6. Jadi kita potong. Dia kurang besar macam tu. Okay. Ini Julian, batone,
Brunoise, ini Jadine. Kenapa sebutan dia agak payah? Sebab kita gunakan terminologi bahasa Perancis. Kita boleh cakap benda lain lah, small dice apa, tapi ada nama-nama tertentu. Okey, daripada yang ni pula kita akan dapat satu lagi potongan tapi besar sedikit, Macedon, iaitu kita boleh 12 kali 12 kali 12. Biasanya digunakan untuk okey, 12 kali, lupa saya mention, dia bukan dalam sentimeter tapi milimeter, mm. Okey, maaf saya tak sebut mula. Kalau kata 6 kali 6 cm tu besar. Panjang je sentimeter. Gini sini panjang, okey. Sini yang bagi sentimeter, tapi bila biasa milimeter dia akan yang bahagian sini lah. Milimeter. Okey. Okey, jangan terkejut ya kalau culinary school dia akan buat pembaris untuk ukur sayur. Kenapa? Itulah syarat pra-lulus. Saya pun pernah kena dulu. Okey, jadi ini yang kata kalau dah biasa kita boleh tu lah. Okey, kita akan potong Macedon. Biasanya dia gunakan untuk soup, stuffing, akan minimum untuk vegetable, cold platter dan seterusnya pada resipi. Jadi biasanya 6 kali 6 tadi kita 6 cm gini. Biasanya dia 2 kali lah. Biasanya 2 kali kurang kat sini lah. Okey, separuh daripada ini. Okey, kalau rasa tu. Jadi potong lagi. Besar sedikit lah. Okey, ni sebenarnya besar. Tapi dia tak adalah macam ni je ni. Dia memang besar gini, ada untuk stuffing dan untuk itulah stew. Okey. Dan satu lagi, lepas kamu potong Macedon, kamu nak potong pesan 12 kali 12 kali 12 juga. 12 kali 12 kali 3 mm. 12 ini 12 dan ketebalan dia 3 mm. Sama juga, tapi potong dia lagi nipis. Namanya ialah pesan. Pesan. Untuk pesan bukan pengsan ya, pesan. Okey, kini. Okey. Dia gunakan biasanya untuk minestrone soup, stew and braised. Kita akan potong dia ni nipis gini. Nah. Okey, daripada sini dan bentuk ni, daripada bentuk dia nipis. Ini adalah pesan. Okey. Okey, ini antara cut yang biasalah. Cut yang biasa kita gunakan untuk carrot ataupun buah-buah yang keras, sayuran yang keras macam ni lah, untuk stuffing dan buat kena ingat ini ialah julienne, ini ialah batone, inilah brunoise, inilah jadine, inilah Macedon dan inilah pesan. Okey, seterusnya kita akan potongan carrot yang simple sekali, yang biasa awak jumpalah, yang senang, paling senang biasa potongan carrot. Itu namanya, dia ada nama dalam bahasa Perancis juga yang namanya vichy. Okey, nama macam bunyi kasut ni bukan vichy. Okey. Senang je potongan dia, very simple, you all semua boleh buat. Biasanya 3 mm tebal. Memang very orang kata common lah cini saya ni. Dah. Inilah nama vichy. Okey, tapi kalau rasa nak tebal lagi, tebal lah. Okey. Jadi kalau awak nak, ini simple bulat je, tak nak menarik. Jadi kita nak menarikkan dia, kita buatlah line-line lagi. Okey, cara buat line dia. Potong sikit je, buat macam alur dia. Jadi kita pulang 4 ataupun 3 alur pun boleh. Tapi saya akan buat 3 je. Okey, dia macam ni lah. Ini buat alur, potongan V. Ingat ya, potongan V. Jadi kalau masuk balik pun sama juga. Mana masukkan dia, okey. Jadi awak buang macam tu, dan bentuk dia dari luar gitu. Kemudian awak potong balik lah. Nampak lawa sikit lah. Dia lah orang kata kerajinan untuk nampak ada shape lah, daripada compare band ni macam orang kata straight cut je, tak sempat. Ini ada bentuk, dan berbagai bentuk lagi awak nak buat lah, boleh buat. Itu dalam nama vichy. Okey, satu lagi yang ni agak payah sedikit, iaitu dipanggilnya tern carrot.
Turn carrot ni ada keperlukan kemahiran sedikit lah, sebab dia macam bentuk bola rugby tapi dia tajam sikit. Okay, saiz dia lebih kurang 6 cm dan dia akan bentuk. Tapi ni sebab saya nak tunjukkan daripada satu bentuk ni kepada saya tu, okay, saya akan, jadi gerakan pisau tu kita akan daripada bawah sini dan kita akan bawah. Kita akan buat macam bentuk C lah, start sini dan ke bawah. Okay, pastikan pisau tajam. Dan pisau yang saya gunakan ialah pisau paring knife kecil, bukan pisau besar. Boleh besar kalau awak boleh handle pisau, takut accidentally. Okay. Nampak tak dia punya lekuk tu? Start daripada sini, saya akan potong sini. Contohlah pisau tu masuk dia sini, dan dia akan tinggi dan dia akan slope balik. Okay, dan semua arah lah. Agak kasar sedikit ya bentuknya. Okey. Betul dia akan macam lonjong dan bentuk lagi cantik lah. Define sini. Okay. Bentuk dia macam itu, 7 ke 8 sided. Okey, dia biasanya tak ada tampil tajam dan bentuk macam itu. Dan dia akan biasanya untuk accompaniment, untuk accompaniment dalam main course ataupun okey. Okey. Turn carrot ni dia kata nak buat dia agak merumitkan, satu lagi rumit dan perlu kepakaran lah untuk buat yang benda ni. Sebab dia akan mengambil, dia banyak, kata banyak buang daripada dapat di sini, dan kebolehan untuk orang satu chef tu nak buat agak daripada time consuming agak terhad. Jadi ini adalah traditional way yang untuk itulah, tapi untuk kita buat accompaniment, tapi mostly dia akan digunakan dekat dalam fine dining punya plate lah, tapi pun sekarang mau tak pakai. Okey, yang ni pun sama, bici ni mudah tapi dia gunakan untuk sampingan side dishes juga. Okey. Dan okey. Inilah potongan carrot yang telah selesai kita buat. Okey, daripada sini kita akan, ini ialah julienne, ini ialah brunoise, ini ialah batone, ini ialah jardine, ini ialah pesan, ini ialah macédoine, ini ialah vichy dan ini ialah turn carrot. Ini ialah antara basic cut yang you should know lah, sebab daripada sinilah kamu dinilai daripada kamu punya basic knife skill ataupun kebolehan menggunakan pisau. Kalau kamu tak boleh buat, kalau kamu kata tak proper buat macam ni, macam mana kamu nak buat satu yang lebih cantik dan lagi berseni. Okey, jadi kegunaan benda-benda ni mostly kita ada yang kita biasa guna, contoh macam ni lah, julienne ni biasanya kita dalam popiah memang kita gunalah.
Okey, yang ni biasanya potongan kalau awak boleh andaikan ialah macam French fry. Okey, yang ni untuk stuffing, kita jarang lah guna ni. Tapi biasanya kalau yang macam ni kita potongan untuk buat kari puff. Okey, yang ni memang kita tak ada kat potongan Melayu kita tak pakai lah. Tapi kalau biasanya ini buat sup, ataupun kalau satu lagi saya pernah yang ni kita akan buat minestrone sup. Okey, yang ni kecil-kecil ni biasanya kita akan gunakan untuk stuffing, garnishing. Okey, ni just cuma contoh, nak tunjukkan contoh besar dia macam mana. Sebab banyak lagi kalau sayur yang berbagai yang boleh dibentuk sini untuk buat stuffing ataupun garnishing. Okey, potongan yang biasa kat Malaysia ni lah. Potongan bici ni memang well used kat tom yum. Kamu boleh jumpa ada yang potong panjang macam ni, ada yang potong macam ni. Jadi biasanya yang sini lagi senang, simple lah. Tapi Chinese cook biasanya dia akan nampak macam ni lah, lagi cantik dan lagi ni. Okey, yang last ni ialah turn carrot ni. Dia agak time consuming dan banyak menggunakan carrot. Jadi biasanya dia akan digunakan untuk final ni. Okey, dia patutnya lagi semua lagi cantik lah. Tapi ini agak kasar sedikit mungkin dalam bentuk. Okey, ini untuk final ni cantik lah. Okay, dia akan letak satu atau dua, memang cantik itu. Okey, okey, kita dah potong. You dah tengok saya potong tadi daripada halus mungkin ke besar. Jadi next kita untuk potongan seterusnya, kelas seterusnya kita akan buat potongan-potongan yang lain, yang basic cut yang lain, yang lagi rumit sikit lah. Kita akan buat untuk spice ni, kita akan buat bugis gani, sashi dia kecil, kita akan buat chiffonier, okay, dan so on. Dan pesan saya, pesan saya sebagai seorang yang berhitung lama dalam ini, you must know your basic knife skill. Okay? Kamu kena tahu cara mengasah, cara menyimpan dan semua yang pasal chef. Kamu kena tahu macam mana nak asah pisau, daripada pisau yang kecil hingga pisau yang besar, supaya kamu mahir dalam mengasah. Dan satu lagi, practice dan practice. Sebab tanpa practice dan tanpa awak, walaupun awak tahu buatnya, tapi awak tak practice, ia tidak akan menjadi. It's a lot lah. Ia menggambar apa yang awak nampak kat depan ni. Ambil masa saya 23 tahun untuk saya master. Kenapa saya masuk saya master? Ni dulu pisau saya masa saya zaman diploma. Awak boleh nampak baju saya ni. Ni sebelum wujudnya lambang ITM yang baru, iaitu warna purple tu. Inilah sebelum tu. Saya masuk tahun 1997 dan pisau ini yang tinggal dengan bagnya yang tu. Jadi daripada pisau ni masih saya maintain lagi, okay? Dan saya dah develop pisau-pisau yang lain, tapi ini masih lagi pisau yang saya simpan lah. Saya jarang guna. Kenapa? Bukan tak tajam, tapi saya sayang. Okay? Sebab pisau ni berharga. Jadi practice make perfect. Okay? Kalau tanpa practice pun, kalau rasa awak nak practice ni lagi cantik, awak ambillah carrot-carrot yang trim yang leftover. Dan satu lagi, kalau awak nak pandai, awak guna telur sebagai asas untuk awak ke. Sebab saya dulu pun ajar pakai telur. Sebab telur pun bukan dilonjong, jadi dia akan nampak kamu betulkan lah. Okey, tunggu untuk yang lain. Sebab ada lagi untuk yang lain, kita akan belajar yang lain, potongan yang lagi, potongan sayur yang lain. Kita nak buat chiffonier dan lagi. Okey, itu saja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tunjukkan cara-cara nak buat launching vegetable. Okey, inilah vegetable yang kita akan pakai. Ada turn carrot, broccoli dan cauliflower. Okey, bunga pelabis. Kita potong dalam bentuk potongan floret. Okey, size
Saya ada dua saiz. Satu besar sini dan satu besar lah. Okey. Inilah ten carrot. Okey. Ini bouncingnya kita letak satu first, kita gunakan air mendidih. Okey, kita akan masuk sayur yang paling keras hingga yang paling cepat masak. Carrot akan masukkan pertama, cauliflower kedua dan brokoli yang terakhir. Okey. Kita akan masuk carrot dulu, selang 1 minit untuk siap sayuran. Okey. Okey. Bila cukup 1 minit, kita akan masukkan bunga kobis. Yang terakhir kita akan masukkan brokoli. Okey, brokoli nantinya kita naklah dia lepas masak dia warna hijau. Hijau lagi cantiklah sebab kita tak mau dia coklat, jadi kita tak boleh masuk dia awal. Kita akan masuk dia yang terakhir. Okey, potongan sayur dan potongan sayur adalah sekata, uniformity supaya sayur tu cepat orang kata masak sekata dan tidak lalu overcook. Okey. Okey. Bila dah cukup masanya, kita akan angkat sayur yang kita blush awal dulu tadi, carrot, dan kita akan masukkan ke dalam air sejuk ataupun cold running water. Kenapa kita perlu letak ke dalam air sejuk? Kerana kita nak memberhentikan apa tu, carry over cooking. Maksudnya lepas masak tu, kalau kita masak kemudian kita biarkan dia stand tanpa apa-apa, proses memasak tu akan ada. Macam contoh kita lepas bersukan, kita terus mandi, lepas tu kita akan berpulang balik, itulah maksudnya kita tak cukup sejuk dan kita terus mandi dan lepas tu akan rasa panas balik. Sama juga dengan sayur, kalau carry over cooking tu berlaku, sayur ni tidak akan cantik lepas kamu masak. Inilah rupa sayurnya yang telah kita blanch dan kita masukkan dalam air sejuk. Okey, tengok color brokoli daripada asal tadi macam mana, sekarang dah agak dia memang cantik lah. Okey, kalau dia very nice makan semua itu. Okey, selepas kita dah rendam dan dia dah sejuk, okey, kita akan masukkan ke dalam bekas untuk kita menapis supaya air excess water tu tak absorb ke dalam sayur. Kita tak nak sayur tu macam berair sangat, kita je untuk dia cantik nice. Okey, tengok color dia very shiny. Okey, inilah efek apa ni kamu blanching tu. Blanching ni kita masak kurang macam batu kalau separuh masak. Dan lepas ni kita akan saute sebelum kita serve dengan main course. Bahan-bahannya. Dah.
Okey, sekarang kita akan cara untuk membuat sos. Asasnya ialah demi-glace. Tapi kita pakai instant demi-glace brown mix. Ni dia. Juga 2 sudu besar. Kemudian black pepper ni kita akan ikut orang kata ikut cita rasa kita lah. Kalau nak pedas lagi kita akan tambah lagi. Ni untuk apa ni, bawang putih untuk semai nanti. Sikit minyak dan ini adalah daun bay leaf. Okey. Kita dah panaskan periuk. Okey, apa ni, ini adalah saucepan kita. Okey. Substitute untuk minyak pun kita pakai butter, tapi butter tend to burn apa ni, air smoking point tinggi, jadi kita pakai minyak. Kalau kamu nak campur both apa ni, minyak dengan butter pun. Okey, kita akan masukkan sedikit bawang putih untuk menumis. Sedikit saja. Sebab kita tak cincang ya. Nanti kita akan keluarkan bila kita nak serve, kita akan keluarkan apa ni, bawang putih tersebut supaya dia tak terlampau kuat sangat rasa bawang putih tersebut. Okey. Dan kita boleh masukkan juga sekeping, 2 sekeping atau 2 keping daun bay leaf. Okey, lepas tu kita jangan pastikan dia api tidak terlalu kuat. Kita slowkan dulu. Sementara kita menumis ni, kita akan bancuh kita punya instant demi-glace. Okey. Kita akan pakai 1 hingga ke 2 medium glass. Okey, ikut pada tu. Kali ini saya akan pakai 3 lah. 3 tu. Kemudian kita akan ambil air. Maksudnya kita jangan pakai air panas, kita pakai air biasa sejuk saja. Kenapa kita pakai air sejuk? Supaya dia tidak berketul. Kalau air panas dia akan macam set, akan berketul. Okey, masa ni kita akan gunakan wire whisk kita. Dan pastikan tiada kumpulan-kumpulan yang buat dalam ni. Okey, dah rasa tak ada apa-apa kumpulan-kumpulan kecil dalam tu, awak ambil, kemudian terus straight away masuk dalam ya. Okey. Apabila ia semua telah masuk, kenapa black pepper kita akan letak terakhir? Kenapa? Sebab black pepper kalau kamu saute dengan tu, kamu akan rasa burn, nanti akan rasa hangit. Jadi kita akan letak dia last. Ikut pada kesesuaian, 1 atau 2 sudu teaspoon. Okey. Dan kita untuk ni kita akan gunakan wire whisk. Sebab takut ada lagi yang tak masih berketul. Okey, kita kacau sehingga dia betul-betul mendidih. Okey. Okey. Kemudian awak nampak dia sekejap saja benda dia nak masak, apa sos ni nak masak. Kalau awak nampak nanti dia dah bubble tu, okey, dan nampak apa ni, gelembung apa ni, air mendidih. Okey, itu dah masa dah. Okey. Okey, satu lagi yang saya lupa nak mention tadi, kita akan letak sedikit krim. Kenapa kena letak krim? Supaya dia lagi sedap dan rasa dia lagi, dan warna dan apa akan jadi lain. Okey. Kita nak tahu sos kita cantik ke tidak, pekat ke cantiknya macam mana, kita ambil wooden spoon macam ni. Kita ambil dulu dan kita akan buat tarik macam ni. Okey. Ini namanya coat barrel spoon, maksudnya dia melekat dan tidak running. Okey. Okey. Okey, itu saja.